Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan ke tempat-tempat bersejarah di Istanbul, Republik Turkiye, iaitu Hagia Sophia Grand Mosque, Topkapi Palace Museum dan Dolmabahce Palace. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke Hagia Sophia Grand Mosque. Hagia Sophia Grand Mosque merupakan struktur Byzantine yang penting di Istanbul dan salah sebuah monumen terkenal di dunia. Ia dibina pada abad ke-6 sebagai sebuah gereja. Setelah kedatangan Islam, bangunan tersebut ditambah dengan menara-menara dan inskripsi Islam dan seterusnya dijadikan sebagai masjid. Semasa zaman pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia dijadikan sebagai museum dan kemudiannya diumumkan sebagai masjid sekali lagi pada tahun 2020 oleh Tuan Yang Terutama Rajab Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye. Keberangkatan baginda dialu-alukan oleh Mr. Osman Nak, Director of Culture, Registry and Museums. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya disembahkan penerangan mengenai sejarah dan latar belakang masjid berkenaan serta melihat sekitar kawasannya. Baginda juga menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Terima kasih. Kabul buyurursanız sevinirim arkadaşlar. Di Topkapi Palace Museum, keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Mr. Ilhan Kocaman, Deputy Executive Director of National Palaces. Kebawah Duli Yang Maha Mulia melawat beberapa tempat pameran termasuk galeri artifak suci Islam, hiasan dan senjata peperangan Islam serta tempat-tempat bekas kediaman utama dan ibu pejabat pentadbiran Kesultanan Kerajaan Uthmaniyah. Topkapi Palace Museum dibuka sebagai museum pada tahun 1924. Pada akhir lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Dolmabahce Palace. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Mr. Yassin Yildiz, Director of National Palaces. Kebawah Duli Yang Maha Mulia melihat secara lebih dekat mengenai sejarah bangunan tersebut sebagai istana gaya Eropah pertama di Istanbul yang telah dibina oleh Sultan Abdul Majid I pada abad ke-19. Selesai lawatan-lawatan berkenaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya dijunjung berangkat menaiki sebuah kapal pesiaran untuk menyusuri sekitar Selat Bosphorus. Juga hadir Tuan Yang Terutama Mustafa Varang, Minister of Industry and Technology Republik Turkiye. Keberangkatan baginda ke tempat-tempat bersejarah tersebut antara lainnya memberikan peluang untuk mengeratkan hubungan antara rakyat kedua buah negara melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan sosial, politik dan ekonomi Republik Turkiye yang kaya dalam kebudayaan, ketamadunan dan sejarah.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bertolak meninggalkan Istanbul setelah selesai menamatkan keberangkatan negara ke Republik Turki. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Minister in waiting. Hadir di Grand Airport VVIP State Guest House Istanbul bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat Tuan Yang Terutama Mustafa Varang, Minister of Industry and Technology Republik Turki. Juga hadir Tuan Yang Terutama Muhammad Syafiee bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Turki. Semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia, antara lainnya bertitah menyatakan bahawa baginda dan rakyat negara Brunei Darussalam menzahirkan ucapan takziah kepada rakyat Republik Turki atas terjadinya musibah gempa bumi baru-baru ini serta kesediaan negara Brunei Darussalam untuk menghulurkan bantuan. Baginda gembira atas kemajuan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turki sekaligus mengalu-alukan kerjasama dalam bidang-bidang baharu di samping meneroka bersama peluang-peluang pelaburan. Oleh itu, hubungan ini berada dalam kedudukan yang baik untuk terus berkembang lebih kukuh lagi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga mengadakan majlis perjumpaan empat mata dan mesyuarat dua hala bersama Tuan Yang Terutama Rajab Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, dengan kedua-dua pemimpin membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama ke arah mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turki, termasuk dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kebudayaan dan pertahanan. Di samping itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga di Anit Kabir, iaitu Mausoleum Mustafa Kemal Atatürk, menghadiri majlis sambutan negara di Presidential Palace serta lawatan ke Turkish Aerospace Industries di Ankara. Manakala di Istanbul pula, baginda berangkat melawat beberapa tempat bersejarah seperti Hagia Sophia Grand Mosque, Topkapi Palace Museum dan Dolmabahce Palace serta menyusuri Selat Bosphorus. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memeterai 5 dokumen perjanjian baharu dengan Kerajaan Republik Turki, iaitu dalam perkara-perkara berkaitan arkib, pendidikan, pertahanan, kebudayaan dan juga perundingan dua hala. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Qatar, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Qatar yang baharu. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari ke-6 kemarin dengan Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Sesi persidangan pada sebelah pagi dimulakan dengan kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah mengenai isu industri pembinaan yang dikenal pasti sebagai industri utama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan pada masa ini beberapa kemudahan dan tapak perindustrian dibina bagi meningkatkan lagi aktiviti perekonomian. Terdapat sudah 4 tapak perindustrian di daerah Belait dengan aktiviti lain termasuk Brunei Methanol Company, BFI, BLNG dan belum lagi mengira BSP, operasi BSP di daerah Belait. Dari segi daerah Tutong, kita ni sudah melihat ada beberapa aktiviti aquaculture di daerah Tutong. Nampaknya urusan tersebut ini akan terus berkembang.
meningkat lagi production dan sebagainya. Di daerah Temburong pada masa ini ada satu estate perindustrian, tapi pada masa yang sama kita ni sedang juga memajukan Labu Square dan juga di Bandar Bangor. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman ketika membentangkan mukadimah peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya yang berjumlah lebih 136 juta ringgit. Antara lain menjelaskan, kementerian tersebut akan mendukung tema belanjawan iaitu bersatu membina masa depan yang lebih makmur dengan menumpukan kepada 3 aspirasi. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Keselamatan dan Kesejahteraan yang memfokuskan usaha memperkukuhkan keselamatan dan kesejahteraan menjadi salah satu daripada aspirasi tersebut. Transformasi pembangunan bandar dan daerah dan memperkasakan pembangunan komuniti dengan memberikan penekanan kepada pembangunan bandar dan daerah yang mampan dan berdaya tahan melalui penglibatan aktif daripada pemimpin-pemimpin angkar umbi dengan kerjasama komuniti masyarakat dalam memastikan ketersediaan prasarana-prasarana, memperluaskan penggunaan teknologi, menitikberatkan kebersihan alam sekitar, menjamin ekosistem pembangunan masyarakat yang kondusif bagi membantu memperkasakan masyarakat yang tampil ke hadapan dalam mengambil peranan menarajui pelbagai inisiatif pembangunan diri dan tadbir urus yang baik dan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti. Menjurus kepada pemberian perkhidmatan yang telus, beraccountability dan berhemah dengan melaksanakan reformasi dasar, penggunaan teknologi, peningkatan kapasiti dan kompetensi serta dengan menerapkan pendekatan whole of government dan whole of nation. Beberapa inisiatif telah dan sedang dilaksanakan dalam mengukuhkan lagi aspek keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Ini jelas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri termasuk usaha mengawal, memperkukuhkan dan memantau kemasukan warga asing serta aplikasi e-arrival card. Sebagai usaha untuk mengawal, memperkukuhkan dan memantau kemasukan warga asing termasuk pelancong melalui pos-pos kawalan, Border Management System telah mula digunakan di lapangan terbang antarabangsa Brunei pada 14 hari bulan Mac 2022 dan telah dilaratkan ke semua pos-pos kawalan yang lain bagi menggantikan sistem kawalan pos-pos kawalan yang lama. Pada 9 hari bulan Februari 2023, aplikasi e-arrival card mula diperkenalkan bagi menggantikan embarkation dan disembarkation card yang telah lama digunakan. Dengan terlaksananya Border Management System dan e-arrival card ini bukan sahaja akan dapat memudahkan proses bagi kemasukan atau keluar dari negara Brunei Darussalam khususnya kepada warga negara asing, malah ianya akan dapat membantu Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dalam pengumpulan maklumat dan data serta membolehkan perkongsian maklumat-maklumat terkini kepada agensi-agensi yang berkepentingan bagi kegunaan penganalisaan, perancangan, pengubalan dasar dan sebagainya. Isu peniaga tepi jalan turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan isu tersebut telah dibincangkan dengan di bawah Majlis Perancangan Guna Tanah Kebangsaan di bawah Kementerian Pembangunan dengan kumpulan bertindak gerai-gerai dan bengkel. Kumpulan bertindak ini juga telah mengenal pasti 11 tapak tanah yang bersesuaian, yang baru untuk dibangunkan gerai-gerai bagi menempatkan peniaga-peniaga di tepi jalan ini secara berperingkat-peringkat, yang mana dalam proses pewartaan pengenalpastian tapak-tapak ini juga adalah melalui penyelarasan dan kerjasama ketua-ketua kampung dan majlis-majlis perundingan mukim dan kampung yang berkenaan. Kementerian Pembangunan menerusi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri akan melaksanakan usaha memperkasa pembersihan Sungai Brunei dengan lebih efisien. Demikian respon Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengenai isu kebersihan Sungai Brunei yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Dato' Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim.
diusahakan oleh Sekretariat Jawatankuasa ini ialah untuk mengeluarkan satu kaedah bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai dengan amalan-amalan kebersihan. Beberapa orang telah diambil tindakan melalui kompaun kerana membuang sampah merata-rata. Di antaranya ialah seramai 228 individu dan 117 syarikat telah dikenakan kompaun atas kesalahan pembuangan sampah di tempat-tempat awam, termasuk di tempat di mana sampah juga dibuang ke sungai, terutama sekali di Sungai Brunei. Dewan menangguhkan sidangnya petang kemarin dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Langkah Whole of Nation bagi meningkatkan keupayaan tenaga manusia dan menangani kebolehpasaran pekerjaan di negara ini dapat dicapai melalui program Perdana Pelaburan Sosial Employability. Mereka yang menyertai program tersebut diraikan semasa tamat kursus pengambilan pertama program yang diadakan di Pusat Latihan Kesenian dan Kraf Tangan di Ibu Negara. Hadir Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Setiausaha Tetap Tenaga Jabatan Perdana Menteri. Pengambilan pertama program ini terdiri daripada 8 orang anggota berkemahiran dari Adinin Works and Engineering Sendirian Berhad. Melalui program tersebut, kemahiran dan kecekapan pekerja tempatan dapat dipertingkatkan. Brunei LNG Sendirian Berhad, Brunei LNG dalam hubungan ini bekerjasama dengan Manpower Planning and Employment Council MPEC, Manpower Industry Steering Committee MISC, Job Centre Brunei JCB dan pihak-pihak berkepentingan bagi tujuan ini. Sempena Hari Ulang Tahun Kebangsaan ke-39, Masjid Al-Muhtadi Billah, Kampung Sungai Kebun, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Pusat Sejarah Brunei akan mengadakan majlis semarak Hari Kebangsaan yang bertemakan Semangat Kebangsaan Kebruneian. Sidang media bagi majlis berkenaan diadakan di Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Pelbagai aktiviti akan diatur sepanjang majlis diadakan, termasuk pameran, kuis interaktif, menyusun salasilah keluarga dan jualan buku-buku dari Pusat Sejarah Brunei bicara sejarah Semangat Kebangsaan Kebruneian. Boleh diikuti secara langsung melalui Instagram Live Pusat Sejarah Brunei pada 13 Mac ini. Bicara sejarah akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Sebagai usaha Pusat Sejarah dan juga dengan Tamir Masjid untuk menanam semangat cintakan kepada negara kita ini, cintakan raja dan cintakan pada agama Islam, memperlihatkan akan perjuangan generasi tua kita ini, generasi masa lalu khususnya yang dipimpin oleh almarhum dan juga Kebahadulian Muhammad bin Sultan untuk mengembalikan kemerdekaan negara Brunei yang kita niraikan setiap tahun itu.